Assalamualaikum murid-murid pengakap tahun 4. Baiklah, bertemu lagi kita pada hari ini 23 hari bulan 8 tahun 2021 untuk modul ketiga unit pengakap tahun 4. Jadi mari kita lihat apakah tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, bahagian kesihatan dan kebersihan. Okey. Bahagian B, perkara yang pertama yang kita akan belajar ialah kesihatan dan kebersihan diri. Kemudian kedua, bahaya pil atau gula-gula tanpa mengetahuinya. Yang ketiga, bahaya bermain benda-benda tajam. Yang keempat, bahaya bermain mercun dan bunga api. Yang kelima, pertolongan jika berlaku kemalangan. Dan yang keenam, peraturan keselamatan jalan raya. Okey, mari kita lihat satu-satu. Okey, kita lihat kesihatan dan kebersihan diri. Okey, mari kita lihat satu-satu. Okey, ada 4 perkara yang akan kita pelajari, iaitu anggota badan terdiri daripada badan, kuku, rambut dan kaki. Okey, mari kita lihat. Yang pertama, badan. Okey, cara menjaga kebersihan. Okey, kita perlu membersihkan tubuh badan, menjaga kesihatan tubuh badan, makan makanan berkhasiat untuk tubuh badan yang sihat. Okey. Kemudian kita lihat yang perkara yang kedua, kuku. Okey, sentiasa memotong kuku. Kemudian tidak membiarkan kuku panjang kerana kuku yang panjang akan menyebabkan kuman dan bakteria. Okey, ada kesilapan ejaan kat situ. Nanti betulkan sikit. Okey, akan menyebabkan dan boleh membawa penyakit. Okey, kalau sekarang ni kita kena sentiasa membasuh tangan kan, mencuci tangan, kerap mencuci tangan sebab banyak virus sekarang kan. Okey. Okey. Kemudian kita lihat yang ketiga, rambut. Okey, rambut perlu dicuci setiap hari, perlu disikat dan dirapikan. Kemudian rambut yang bersih akan menyihatkan tubuh badan dan menghindari kutu dan jangkitan di kulit kepala. Okey, kita lihat pula yang keempat, kaki. Okey, potong kuku kaki, kemudian basuh kaki dan pakai slipper ataupun kasut ketika keluar rumah dan bermain. Awak jangan pula nanti keluar rumah main tak pakai slipper. Okey, banyak cacing kan, akan menyebabkan kita mendapat penyakit. Okey, sebab kita tak jaga kebersihan kaki. Okey, mari kita lihat yang seterusnya. Bahaya pil atau gula-gula yang diberi oleh orang. Okey, yang pertama, kita tak boleh mengambil pil atau gula-gula yang diberi oleh orang lain. Okey, terutamanya orang yang tidak dikenali. Okey, itu kita kena sentiasa alert lah. Kena sentiasa berjaga-jaga. Okey, jangan ambil pil ataupun gula-gula yang orang beri. Atau terutamanya orang yang tak dikenali lah kan. Okey, yang kedua, kita tidak tahu niat orang yang memberikan pil atau gula-gula tersebut. Ianya mungkin berniat tidak baik kan. Jadi itulah puncanya kenapa kita tak boleh ambil sebarangan. Okey. Yang ketiga, kandungan pil atau gula-gula tersebut mungkin mengandungi bahan kimia berbahaya, dadah atau bahan yang boleh menghayalkan. Okey, tu pasal ini adalah langkah-langkah keselamatan kita lah. Jangan suka-suka kita nak ambil pil ataupun gula-gula yang orang beri. Sebab kita tak tahu apa niat dan tujuan orang tu beri kan. Mungkin ada niat yang tidak baik. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, seterusnya bahaya bermain benda-benda tajam. Okey, yang pertama, kanak-kanak tidak seharusnya bermain dengan alatan atau benda-benda tajam seperti pisau, gunting, parang dan sebagainya. Okey, yang kedua, bermain dengan alatan tajam boleh menyebabkan kemalangan yang tidak diingini. Okey, yang seterusnya, ketiga, selain itu, ianya juga boleh menyebabkan kecederaan. Okey, awak pun tahu kan, kita kanak-kanak, awak lah kanak-kanak kan, tak digalakkan bermain dengan benda-benda tajam. Kadang-kadang kita main tu kita suka bergurau kan. Tu kadang-kadang dekat sekolah cikgu tak bagi bawa pisau lipat ke apa ke gunting kan. Jangan bermain dengan benda tajam sebab kita tak tahu. Bila kita bawa tu kita bergurau-gurau tiba-tiba terkena dekat kawan, tercocok dekat kawan ataupun tercocok dekat diri kita sendiri. Dah cedera. Okey, itulah sebabnya kita tidak boleh bermain dengan benda-benda tajam. Okey. Okey, seterusnya bahaya bermain mercun dan bunga api. Yang ni majoriti suka kan. Nak time perayaan, masa perayaan, main bunga api, main mercun kan. Okey, kita lihat yang pertama. Kanak-kanak tidak seharusnya bermain mercun dan bunga api. Okey, yang kedua, bermain dengan bunga api atau mercun boleh menyebabkan kemalangan yang tidak diinginkan. Okey, yang ketiga,
Selain itu, ianya juga boleh menyebabkan kecederaan. Okey, antara tu bukan keederaan tu, tersilap eja. Antara kecederaan yang boleh terjadi ialah hilang anggota badan atau boleh membawa maut. Okey, setiap tahun bila masa perayaannya mesti ada kes kanak-kanak hilang tangan, buta mata, patah kaki dan ada juga kes-kes kematian kan. Akibat bermain bunga api ataupun mercun. Okey. Itulah antara faktor kenapa kanak-kanak tak boleh bermain mercun dan bunga api. Okey, seterusnya mari kita lihat. Okey, peraturan keselamatan jalan raya. Okey, kita lihat yang pertama. Berjalan atau menyeberang jalan. Okey, peraturannya. Okey, kita kena pastikan keadaan benar-benar selamat sebelum melintas. Jangan awak main melintas je, tak tengok kiri kanan, melintas, tiba-tiba ada kenderaan yang datang kan. Okey, kemudian jangan sesekali berdiri di tengah-tengah jalan sewaktu hendak melintas. Ada yang suka kalau dekat jalan raya tu kan ada divider dekat tengah-tengah jalan tu kan. Dia berhenti dekat tengah-tengah tu. Itu pun bahaya sebenarnya. Okey, kemudian jangan bermain atau berlari ketika ingin melintas. Ini kan kadang-kadang cikgu selalu nampak kan. Dekat tepi-tepi jalan raya tu dia main-main, dia berlari kan. Okey, kemudian toleh kiri dan kanan beberapa kali sebelum melintas. Okey, dia punya syarat dia toleh kanan, kiri, lepas tu toleh lagi sekali kanan. Okey, supaya kita pastikan kenderaan tiada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, barulah kita selamat untuk melintas jalan. Okey, kemudian yang kedua, adab di tempat menunggu bas. Okey. Yang pertama, tidak bermain-main dan menunggu bas dengan tertib di tempat menunggu bas. Kalau awak ni, kalau kita kat sekolah van kan, samalah tu kan, dia punya fungsi tu. Okey, tidak berebut-rebut menaiki bas ketika bas sampai. Beratur ketika menaiki bas, jangan sesekali naik atau turun salah ejaan ketika bas sedang bergerak. Okey, macam awak contoh kebanyakannya naik van kan, van sekolah kan. Nanti bila dekat tempat menunggu tu awak kenalah duduk elok-elok, janganlah berlari-lari. Lepas tu bila van ataupun bas tu bergerak, awak pun naik kan. Tak boleh, kena tunggu dia dah berhenti barulah kita naik ataupun turun. Okey. Seterusnya, okey, yang ketiga, cara melintas jalan di lampu isyarat. Okey, peraturan dia. Berjalan mendekati lampu isyarat sebelum melintas, kenali maksud lampu isyarat berjalan kaki. Sekejap lagi cikgu tunjukkan contoh. Okey, hanya melintas semasa lampu orang hijau menyala berterusan. Lihat ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Yang ni cikgu cakap tadi. Semula untuk memastikan tiada kenderaan yang bergerak ke arah anda. Jangan melintas semasa lampu orang merah menyala. Kejap lagi kita tengok apa tu orang merah lah, orang hijau ni kan. Kejap lagi kita tengok inilah dia. Okey. Awak tengok isyarat lampu untuk pejalan kaki tu Okey, kita tengok yang bawah nombor 2 tu. Isyarat lampu untuk pejalan kaki. Dia ada gambar orang tau dekat dia punya lampu isyarat tu. Lampu orang merah berterusan. Okey, jangan melintas. Okey, lampu orang merah berkelip. Tunggu, belum boleh melintas. Lampu akan bertukar hijau sebentar lagi. Jangan waktu ni dah berkelip kan, awak nak melintas kan. Okey, lampu orang hijau berterusan. Okey, barulah awak boleh mula melintas. Tapi dengan syarat perhatikan juga kenderaan di kiri kanan tu. Toleh kanan, kiri, kanan balik. Baru dah pastikan selamat, baru melintas. Okey, lampu orang hijau berkelip. Okey, lampu akan bertukar kepada merah sebentar lagi. Yang ni ini kena jaga-jagalah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang keempat, berjalan melalui terowong, jejantas dan lintasan. Okey, peraturannya awak perlu berjalan dengan tertib, kemudian tidak berlari ketika salah ejaan. Okey, berjalan di jejantas atau lintasan. Okey, jangan awak waktu tu awak nak berlari, nak bergurau dengan kawan kan. Okey, kemudian tidak bermain-main di jejantas, lintasan atau terowong. Okey, sewaktu berada di lintasan pejalan kaki, melintas dengan cepat tetapi
Jangan berlari, okey? Murid-murid, sampai di sini saja untuk modul ketiga tahun 4. Jadi, jangan lupa siapkan buku log selepas menonton video ini. Okey, siapkan buku log awak. Ada tempoh masa 3 minggu untuk awak siapkan tajuk-tajuk yang cikgu dah bagi tadi, okey? Okey, kita akan jumpa lagi 3 minggu dari sekarang. Okey, bye. Assalamualaikum.